bukan tujuan zina, bukan tujuan untuk kita katakan perhiasan. Berbeza dengan pemakaian celak bagi kaum muslimat itu sebagai perhiasan. Ya, sebagai perhiasan kepada mereka untuk berhias diri, tetapi untuk kaum muslimin pemakaian celak bagi mereka lebih kepada untuk kesihatan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada waktu malam. Ya, memakai celak pada waktu malam. Kalau kita tengok dalam banyak hadis, semuanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada waktu malam. Jadi kalau ada pun kesan celak pada mata baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Bajuri, ia hanyalah kesan daripada pemakaian celak pada waktu malam, bukan dia memakainya pada waktu siang hari. Sehingga kan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa kurang tepat kalau kita memakai celak itu pada siang hari. Keluar nak pergi Jumaat baru memakai celak, contohnya itu kurang tepat. Ya, ketepatan memakai celak ini pakai pada waktu malam. Berjamaah dengan celak ismi kerana ia akan mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Beliau juga mengatakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah bekas celak yang baginda sallallahu alaihi wasallam mencelak 3 kali di mata kanan dan 3 kali di mata kiri. Nabi kita mencelak 3 kali mata kanan, kemudian 3 kali pula pada mata kiri. Dia bercelaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dan menggunakan celak khusus iaitu ismit yang dikatakan batu berubah daripada Asfahan. Dan hari ini lebih dikenali dengan celak sunnah. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, banyak dijual-jual di gerai-gerai celak ini. Kita tanya saja sama ada celak sunnahnya ataupun ismi, insya-Allah akan diberikan. Cuma tuan-tuan jangan cari ismi dalam baca, ya harus disalah ya. Jadi celak insya-Allah ada di sana, dan mudah-mudahan sekarang ni orang Arab kita pandai cakap Arab pun dia cakap Melayu. masalah. حدثنا عبد الله بن صباح الحاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرحلة يكتهل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan ithmi 3 kali pada setiap mata. Yazid bin Harun dalam hadisnya menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu bekas celak yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bercelak darinya ketika hendak tidur 3 kali pada setiap mata. Ini juga gambaran dan maklumat kepada kita yang berkenaan dengan sunnah memakai celak bagi kaum lelaki itu dipakai pada waktu malam, ya, dan sunnah kita memakainya 3 kali pada setiap mata. Hari-hari yang berikutnya semua adalah hari-hari yang berulang. Jadi kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ma jaa fi libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok bahawa betapa mulianya insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh aspek kehidupan baginda itu dicatat. Seluruh aspek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu diingat dan diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tak ada mana-mana hidup seorang manusia sehingga kan sifatnya, rupa parasnya, begitulah juga dengan pemakaiannya, tabiatnya, cara hidupnya, semuanya diceritakan kepada orang lain, dibukukan. Kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam, inilah mulianya Nabi kita, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu kita diminta, kita disuruh bermutaba'ah, ikut pedoman dan cara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو ضميلة وزيد بن خباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم السلامة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Sayyidah Ummu Salamah, istri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah dan dikatakan dengan meninggalnya Ummu Salamah tak ada lagi manusia atas muka bumi ini yang bergelar Ummul Mukminin, istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini berkahwin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau diuji dengan ujian. Dengan kematian suaminya Abu Salamah, adapun namanya Abdullah bin Abdul Asad. Ujian yang besar bagi Ummu Salamah ini sejak awal memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berhijrah ke Habasyah, kemudian kembali semula ke Mekah apabila tersebar berita bahawa seluruh penduduk Mekah telah memeluk Islam. Jadi dulu pun ada berita-berita palsu, sampai berita palsu. Walaupun zaman itu tak ada lagi WhatsApp, zaman itu tak ada lagi Telegram, FB dan sebagainya. Berita sampai juga kepada sahabat-sahabat yang berada di Habasyah bahawa seluruh penduduk Mekah dah belum Islam. Ceritanya bila turun ayat surah An-Najm, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibacakan surah tersebut di hadapan orang-orang Mekah, yang mana pada ketika itu mereka rasa terpesona dengan ayat-ayat yang amat indah sekali daripada surah tersebut. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Seterusnya ayat yang pendek tapi kami menyemantapnya dengan bahasanya yang tegas, Masya Allah, sehingga bila sampai pada penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasjudu lillahi wa'budu," maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersuruh melakukan sujud dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi kita melakukan sujud tilawah. Maka pada ketika itu keseluruhan penduduk Mekah yang dengar bacaan Nabi itu tersuruh sujud juga. Seolah-olah mereka mengikuti arahan perintah daripada Al-Quran. Mereka terpesona, terpengaruh sehingga bukan mereka dalam hal keadaan kita katakan tak sedar, sampaikan yang terlalu kita katakan terlalu asyik dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan terlalu terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang amat indah daripada Al-Quran. Maka mereka bersujud beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana mereka bangun, mereka kata, "Saharuna, kita telah disihir." Kita disihir oleh Muhammad. Namun berita itu sampai kepada orang-orang di Habasyah dengan berita yang lain, bukan berita bahawa tuduhan-tuduhan orang Mekah tadi. Yang sampai ke Habasyah adalah berita bahawa Nabi Muhammad berjaya mengislamkan keseluruhan penduduk Mekah. Maka kembalilah sahabat-sahabat yang pun berada di Habasyah dalam hal keadaan gembira sekali. Rupa-rupanya apa yang mereka sangkakan itu tidak benar, hanyalah berita palsu sahaja. Baik, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang tabah, contoh suri, tauladan yang amat hebat di kalangan sahabi. Bila turun ayat dan bila sampai perintah supaya berhijrah, maka Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad merupakan orang pertama yang menyambut seruan hijrah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini merupakan saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat persiapan nak berhijrah, maka ketika itu Ummu Salamah juga
ya baru aja melahirkan anak dan anak dia masih kecil lagi. Maka pada ketika itu Ummu Salamah dan Abu Salamah ini dua orang bersiap untuk berhijrah. Tiba-tiba keluarga daripada Ummu Salamah mengetahui bahawa Abdullah bin Abdul Asad sekali lagi nak bawa anak mereka pergi menumpang di negeri orang, menumpang di tanah orang. Maka mereka datang ke rumah ya Abu Salamah. Mereka katakan, wahai Abu Salamah, kalau sungguh kamu nak pergi, ya kamu nak menumpang hidup di tempat orang, kamu nak merempat, kamu nak susah di sana, kamu boleh pergi seorang. Kami tak akan dengarkan kamu bawa ya anak perempuan kami. Kami dah tak sanggup tengok anak perempuan kami hidup menderita, kata mereka. Maka akhirnya berlaku Nabi katakan merebut yang akhirnya keluarga Ummu Salamah ini berjaya mengambil Ummu Salamah dan dibawa balik ke rumah. Maka Abu Salamah dengan tekadnya untuk memenuhi ya perintah Allah dan Rasul, beliau pun pasrah lalu berhijrah bersendirian. Dia hijrah seorang-seorang ya. Maka dikatakan dia merupakan sahabat yang pertama sampai ke Madinah Al-Munawwarah selepas perintah hijrah. Orang pertama sampai ke Madinah ialah Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setahun Sayyidina Mus'ab berada di sana, beliau balik semula ke Madinah, balik semula ke Mekah. Nabi kita putuskan pula bersama dengan beliau Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Itu orang yang kedua, pergi jadi guru Al-Quran, jadi tenaga pengajar ya, tentang agama kepada orang Madinah. Kemudian berikutnya barulah turun suruhan hijrah. Maka pada ketika itu Abu Salamah ataupun Abdullah bin Abdul Asad inilah orang pertama yang berhijrah menyambut perintah Allah dan Rasul. Beliau berhijrah dan beliau pasrah meninggalkan anak dan istrinya kepada yang keluarga mereka. Maka teruslah beliau berhijrah. Ummu Salamah ini pula beliau ditimpa musibah sesudahlah dipisahkan dengan suami. Kemudian beliau dipisahkan pula dengan anaknya. Apabila keluarga Abdullah bin Abdul Asad ini mengetahui bahawa Ummu Salamah tidak menyertai suaminya ke Madinah, maka mereka datang. Dan kita katakan sifat orang Arab pada ketika itu yang mementingkan marwah dan kedudukan. Maka mereka katakan kepada keluarga Ummu Salamah, kalau kamu tak nak benarkan anak perempuan kamu ikut anak lelaki kami, kami tak kisah, tapi kami nak cucu kami itu. Yang ada di dalam dagapan Ummu Salamah itu cucu kami, dan dia diberikan kepada anak kami, bukan anak kalian. Dia wariskan. Maka akhirnya berlaku pula rebutan dan berpihak kepada keluarga Abu Salamah. Mereka ambil anak Ummu Salamah yang kecil itu, dipisahkan daripada Ummu Salamah. Ini dugaan Allah Subhanahu wa taala pada Ummu Salamah. Dia dugaan yang besar, sehingga kan beliau dikatakan bagaikan orang yang tidak keruan. Setiap hari dalam hal keadaan dia sunggul dan sedih. Setiap hari dilihat dia keluar ke sana sini, berada berasingan daripada orang. Dah tak terurus dah diri Ummu Salamah pada ketika itu, disebabkan dia dipisahkan daripada suami, kemudian dipisahkan pula ya dengan anaknya yang amat dikasihi. Beliau hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hari dia merayu, dia merintih, dia meminta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan daripada Ummu Salamah itu. Sehingga suatu hari salah seorang daripada bapa saudara Ummu Salamah yang baru balik daripada berdagang, dia tengok Ummu Salamah yang dah tak terurus diri, macam majnun, macam perempuan gila. Maka akhirnya dia kembali, dia datang kepada keluarga Ummu Salamah. Dia kata, kamu tak kesian tengok anak perempuan kita tu? Apa yang nak kalian lakukan kepada dia? Kalian menyiksa jiwa raga dia. Bebaskanlah dia, lepaskanlah dia, biarlah dia hidup dengan senang dengan suaminya, biarlah dia pergi ke sana. Maka akhirnya mereka lepaskan Ummu Salamah. Dengan gembira Ummu Salamah pergi kepada keluarga Abu Salamah. Maklum
dia dah bersedia nak berhijrah. Maka keluarga Abu Salamah pun tak ada kabarnya. Serah balik anak, Masya Allah, tuan-tuan, ni ibunya marah ini. Ya. Serah balik anak pada Ummu Salamah. Ummu Salamah berhijrah bersendirian. Tuan-tuan bayangkan seorang wanita menggendong anak berjalan kaki 400 km lebih untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada yang melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tekad dan dia pasrah untuk berhijrah memenuhi perintah Allah dan Rasul. Dia bersendirian sehinggalah bila dia sampai ke tanah air, seorang bernama Utsman bin Talhah yang merupakan seorang lelaki yang belum Islam. Tapi Utsman bin Talhah ni bila dia tengok Ummu Salamah, dia kenal Ummu Salamah dan dia tahu cerita Ummu Salamah, maka dia rasa belas dengan Ummu Salamah. Maka dia kata, kamu tungganlah haiwan aku. Utsman bin Talhah ni iring Ummu Salamah. Ini kita katakan nusrah daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bantuan kepada orang-orang yang pasrah, orang-orang yang bertekad untuk agama. Maka Ummu Salamah dihantar oleh Utsman bin Talhah sampailah di Kubah. Kata Utsman bin Talhah, aku dapat berita bahawa suamimu ada di perkampungan ini. Kamu pergilah ke sini. Maka itulah kita katakan detik bahagia dan gembiranya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, yang dipertemukan semula dengan suaminya yang dicintai dan bergabung semula keluarga mereka. Namun hidup Ummu Salamah, kebahagiaan beliau tidak lama mana tuan-tuan, apabila suaminya pula meninggal di dalam peperangan. Bila suaminya meninggal dalam peperangan, Ummu Salamah ini mengatakan bahawa tak ada orang yang boleh ganti kedudukan Ummu Salamah, seorang yang sangat baik, seorang yang sangat setia, seorang yang sangat terhormat dalam hidup dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ajar pada Ummu Salamah untuk beliau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah ganjaran kepada diriku atas musibah yang menimpa diriku, dan kau gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripadanya. Nabi kita kata pada Ummu Salamah, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ucaplah doa, ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang telah menimpa diriku, dan gantilah kepadaku dengan yang lebih baik. Maka kata Ummu Salamah, demi Allah ya Rasulullah, takkan ada yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Kata dia, takkan ada yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dah tunjukkan pada Ummu Salamah bahawa ada lagi insan yang lebih hebat daripada Abu Salamah. Dia untuk Ummu Salamah atas derita dan juga ketabahan dia dalam hidupnya, sehingga bila dia tamat iddahnya, dia dipinang oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau tolak. Dia dipinang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, juga beliau tolak. Ummu Salamah ini dikatakan wanita yang cantik di zaman beliau. Ya, bahkan dalam keseluruhan istri Rasulullah SAW dikatakan Ummu Salamah lah yang paling cantik. Sayyidah Aisyah yang paling muda, Ummu Salamah yang paling cantik. Beliau tolak pinangan Abu Bakar, beliau tolak pinangan Umar, datanglah pinangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukan tak nak terima, tapi aku ni, kata dia, yang pertama aku dah tua, aku dah tua. Yang kedua aku pula ramai anak, kata dia. Dan yang ketiga, aku ni tua-tua, aku pun aku kuat cemburu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ramai isteri, kata dia. Aku tak boleh, aku kuat cemburu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dengan alasan tua, kita sama-sama tua. Kalau alasan kamu ramai keluarga, aku juga ramai keluarga. Kalau alasan kamu cemburu, aku minta pada Allah agar Allah cabut perasaan cemburu itu. Maka akhirnya Ummu Salamah terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan dia pengaman di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dalam istri Nabi ini ya Sayyidah Aisyah dengan Hafsah satu kumpulan. Ya, Sayyidah Zainab binti Jahsy satu kumpulan pula kita katakan. Ya, yang kadang-kadang rasa cemburu antara satu sama lain itu ada. Tapi pengaman antara keseluruhannya yang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sebab dia tak pernah cemburu. Mana-mana pihak dia tak puas hati kata, dia tak senang sesuatu juga akan mengadu dengan Ummu Salamah, dan dia pengaman di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup sehingga tahun 52 Hijrah, dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ummu Salamah sebagai seorang istri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya beliau tahu apa yang Nabi kita suka, apa yang Nabi kita tak suka. Jadi kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Ya, pakaian yang dijahit seluruhnya dan menutupi seluruh badan, kata Imam Syaukani. Jadi pakaian yang Nabi kita suka pakai ialah qamis. Qamis ini ialah jubah, ya, jubah yang dibuat daripada kain cotton. Dan jubah ini ya selalunya kain nipis, dan lebih selesa bila dipakai ketika mana kita berada di rumah. Ya, maka Ummu Salamah mengatakan pakaian yang Nabi kita paling suka, Nabi kita pakai qamis. Baik, hadis yang ke-55 hadis yang berulang. Hadis yang ke-56 juga hadis yang berulang. Hadis yang ke-57. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Budayl yani ibn Maysar al-Uqayli an Shahr bin Hawshab an Asma binti Yazid قالت كان كل قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وسطي. Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha menyatakan adalah lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan. Jadi Nabi kita ini dikatakan sentiasa dengan berpakaian jubah ya, yang lengannya sampai ya, ke pergelangan tangan. Jarang-jarang sekali itu ya. Bahkan dikatakan tak ada riwayat yang menyebut tentang Nabi kita mendedahkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika mana dia Nabi kita berpakaian dengan pakaian ihram. Hadatsana Abu Ammar Al-Husayn ibn Quraish qala hadatsana Abu Nu'aym qala hadatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Qushayr عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال ذر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. Muawiyah bin Qurrah menyatakan ayahnya yaitu Qurrah berkata, aku pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu kumpulan daripada Muzainah untuk berbaiat dengan baginda. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan ini berlaku pada Amul Wufud, ya, pada tahun-tahun wufud, tahun-tahun ya orang memeluk Islam beramai-ramai, yaitu sesudah berlakunya peristiwa pembukaan kota Makkah pada tahun ke-8. Ya, maka tahun yang ke-9 ya daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun itu dinamakan Amul Wufud, tahun orang ramai datang memeluk Islam secara kumpulan demi kumpulan. Jadi ada kumpulan daripada Muzainah ini datang untuk memeluk Islam. Salah seorangnya ialah Qurrah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam ini Nabi kita pakai qamis yang terbuka, atau beliau berkata butangnya terbuka. Jadi sebahagian daripada ulama berdoa waktu kami mengaji hadis dulu, kadang-kadang sengaja butang baju tak butangkan. Sebab apa? Dan ikut juga dengan sunnah Rasulullah SAW yang pakai kadang-kadang dia butang baju baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak disematkan. Dia berkata lagi, aku memasukkan tanganku ke dalam saku qamis dan aku menyentuh ya cincin ataupun menyentuh khatam. Ya, sebahagian daripada syarah hadis mengatakan cincin yang ada dalam poket Rasulullah
sebagian pula mengatakan khatam, yaitu tanda kenabian yang ada di tengah belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Abu Ibnu Humaid qala hadatsana Muhammad ibnu Al-Fadl qala hadatsana Muhammad ibnu Salamah an Habib ibnu Syahid al-Hasan an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattabi'u ala Usamah ibn Zaid alaihi thawbun qidriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bertelekan, yang meletakkan tangan di atas bahu Usamah bin Zaid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpaut pada Usamah bin Zaid. Hadis ini disebutkan berkenaan dengan akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita sakit, ya hampir 2 minggu baginda sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam dipapah, suatu ketika dipapah oleh Usamah bin Zaid. Dia merupakan orang kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid ini dia digelar sebagai Habib Rasulullah wa Ibnu Habib. Dia merupakan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak kepada kekasih Nabi. Sebab beliau merupakan anak kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dia orang yang mempunyai pertalian yang amat erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amat sayang pada Zaid, dan para sahabat semua ambil maklum bahawa betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ini, sehingga suatu ketika pernah Zaid itu dipanggil dengan panggilan Zaid anak lelaki Muhammad. Dan Sayyidina Zaid bin Harithah ini tuan-tuan, kalau kita baca kisah hidup beliau, Masya Allah, beliau ini daripada seorang yang merdeka, kemudian beliau telah ditawan lalu dibawa dan dijual di pasar, ya di Mekah, di pasar bekas. Maka akhirnya seorang lelaki bernama Hakim bin Hizam, yang merupakan anak saudara kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hizam ini beli Zaid bin Sabit dengan beberapa orang hamba sahaya yang lain, bawa balik ke Mekah. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bila dapat tahu bahawa anak saudaranya pulang daripada perniagaan di Syam, dia pun datang berziarah. Bila dia datang berziarah, mengalu-alukan, dia menyambut ketibaan Hakim bin Hizam, anak saudaranya itu. Maka Hakim bin Hizam merasa seronok dengan kedatangan mak saudara dia. Dia berkata, wahai ibuku, pilihlah mana-mana satu hamba yang aku beli di pasar tadi. Jadi Ummul Mukminin Khadijah dia tengok, maka akhirnya dia rasa tertarik hati dengan Zaid. Lalu diambillah Zaid bin Harithah itu, dia sebagai hamba sahayanya. Tidak lama sesudah Zaid diambil, beliau berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Harithah telah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ikatan kasih sayangnya Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadiahkan Zaid sebagai hamba yang berkhidmat menjaga kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak hari itulah Zaid ini berbahagia hidup dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid itu merupakan lambang cinta Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Maka sebab itu kasihnya Nabi pada Zaid berbeza dengan kasih Nabi pada orang lain. Ya, cintanya Rasulullah pada Zaid, Masya Allah, hebat. Bapa kepada Zaid bin Harithah ni pula tuan mencari anaknya di sana sini, sebab anaknya telah diangkat orang dan dijual. Sehingga pada suatu musim haji, sekumpulan daripada orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji di kalangan kaum Zaid bin Thabit, mereka telah bersemuka dengan Zaid, terserempak dengan Zaid waktu mereka sedang melakukan tawaf. Maka mereka pun kenal Zaid dan Zaid pun kenal mereka. Maka orang-orang ini pun balik maklumkan kepada bapa Zaid,
tuh anak kamu yang hilang, yang kamu cari sana sini itu rupanya ada di Mekah, dan anak kamu itu dah jadi hamba sahaya kepada Muhammad bin Abdullah. Maka bapa dia ni Harisah dengan pakcik dia yang bernama Ka'ab terus datang ke Mekah Al-Mukarramah, bawa segala harta benda, bawa sejumlah kita katakan dinar dan dirham untuk mereka tebus Zaid bin Harisah. Ini kita tengok macam mana sayangnya Rasulullah pada Zaid dan layanan Nabi SAW kepada Zaid bin Harisah. Maka bila datang mereka kata, wahai Muhammad bin Abdullah, kami kenal kamu dan kamu seorang yang sangat baik, seorang yang hartawan dan seorang yang bertimbang rasa. Kami datang pada kamu untuk kamu menebus anak kami yang ada pada kamu. Nabi kita tanya siapa, dan kata mereka, ya Zaid, ulamuka Zaid, ya budak kamu Zaid. Nabi kita katakan, aku panggil Zaid ke sini, kemudian aku buat pilihan. Aku beri dia pilih. Kalau dia pilih aku, dia akan kekal tinggal di sini. Kalau dia pilih kalian, maka dia boleh balik dengan kalian tanpa perlu apa-apa tebusan. Oh, seronok seronok ayah dengan puas nama ni, takkanlah anak sendiri tak pilih dia. Dipanggil Zaid, lalu tanya pada Zaid, kenal? Kata Zaid, kenal, dia ayah aku Harisah, dia pakcik aku, kenal. Maka kata Nabi SAW, mereka datang untuk menebus kamu wahai Zaid, dan menawarkan kepada mereka, kalaulah kamu nak tinggal di sini kamu boleh tinggal, dan kalau kamu nak balik dengan mereka kamu boleh balik tanpa aku mengambil apa-apa uang tebusan. Zaid bin Harisah ni tuan-tuan, bila Nabi kita buat tawaran macam tu, dia tak fikir panjang. Habis je Nabi kita cakap, bal aqimu indak ya Muhammad, katanya, aku pilih untuk tinggal dengan kamu wahai Muhammad. Ayah dia kata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu pilih untuk jadi hamba sahaya? Dia lebih daripada untuk dia kembali kepada ibu dan ayahmu. Maka kata Zaid bin Harisah, wahai ayahku, sesungguhnya pada lelaki ini la sya'nun, ada sesuatu yang hebat, katanya. Tapi aku tak tahu apa yang hebat pada dia. Cuma aku pasti ada sesuatu yang hebat pada dia, dan aku bertekad dan berazam aku tidak akan meninggalkan dia. Inilah ya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pilih Zaid bin Harisah antara yang terawal mengucapkan syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid juga tidak tahu bahawa beliau merupakan antara rukun-rukun utama, antara tonggak-tonggak utama kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga tidak tahu waktu dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pilihannya melebihi ibu dan ayahnya, rupa-rupanya dia merupakan satu kemuliaan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang buat beliau, sehingga nama beliau disebut-sebut, sehingga waktu beliau meninggal Nabi kita menangis terseduh-seduh, kemudian Nabi kita mendongakkan kepala dan Nabi kita tersenyum. Nabi kita katakan rufi'u ila jannah, mereka bertiga telah pun diangkat ke surga Allah. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Aqayyah, dan begitulah juga dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiga orang ini, waktu mereka meninggal, Nabi kita menangis, kemudian Nabi kita senyum, lalu Nabi kita katakan ketiga-tiganya telah pun diangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Zaid bin Harisah tak tahu pun waktu dia pilih Nabi kita, rupanya itulah kemuliaan yang Allah nak berikan kepada beliau. Dan anak beliau Usamah bin Zaid ini amat-amat dicintai dan dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah berkahwin dengan Ummu Aiman. Yang Ummu Aiman ini pula bukan orang lain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pengasuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang Nabi kita katakan ibu sesudah ibu. Maksudnya orang yang banyak jaga urusan hidup Nabi waktu Nabi kita kecil. Jadi Ummu Aiman ini berkahwin dengan Zaid bin Harisah. Lalu lahirlah seorang budak yang dinamakan Usamah. Jadi Usamah bin Zaid ini anak kepada Ummu Aiman, pengasuh Nabi SAW. Ummu Aiman ni orang Habsyah, tuan-tuan.
kulit hitam, maka keluar Usamah bin Zaid pun hitam macam tu juga. Dan hidung pesek juga. Ada orang bercakap-cakap pula, sungguh ke anak Zaid ni, sungguh ke anak Zaid ni, dengan rupa yang macam tu. Sehingga suatu hari waktu Zaid tidur dan Usamah juga tidur, nampak kaki mereka tu tertera. Salah seorang daripada, kita katakan, orang yang, saya tak ingat istilah ilmu dalam bahasa Arab, maksudnya orang yang boleh kenal keturunan seseorang. Jadi bila dia lalu dan dia tengok tapak kaki Usamah, dia tengok tapak kaki Zaid, dia kata ni dua beranak. Nabi kita seronok sungguh bila orang berkata macam tu, tuan-tuan. Nabi kita seronok sungguh. Itulah sebahagian daripada kisah-kisah yang Usamah bin Zaid dan juga Zaid bin Harisah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian dari kain qitri, kain yang berwarna merah dan kasar, berasal dari Yaman. Baginda sallallahu alaihi wasallam berselimut dengannya dan bersolat bersama dengan mereka. Sebahagian daripada pensyarah hadis mengatakan bahawa Nabi kita ni sembahyang dalam keadaan berselimut, sehingga tangan baginda sallallahu alaihi wasallam pun di dalam kain selimut. Maka ini menjadi asas dan hujjah kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahawa telapak tangan itu tidak perlu kena pada tempat sujud. Telapak tangan itu sama ada hukumnya seperti mana kepala lutut. Macam mana kepala lutut kita ada dalam kain kena tempat sujud, begitulah juga telapak tangan. Jangan salah fahamlah di musliman, kadang-kadang waktu sujud itu tangan meraba-raba, nak cari sejadah tapi kena telapak tangan, tak perlu. Boleh sahaja dengan beralaskan pada kain telepuk. Yang tak bolehnya ialah pada bahagian dahi. Bahagian dahi dan hidung mestilah kena pada tempat sujud. Dahi bahagian yang dituntut, hidung bahagian yang sunat. Bahagian dahi ini mesti kena pada tempat sujud dan tak boleh bersujud atas sesuatu yang bergerak dengan tubuh badan kita. Sujud atas ekor serban, sujud atas hujung telepuk yang bergerak dengan tubuh badan kita, itu tak boleh. Tidak sah. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hararati Syam. Kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang panasnya matahari ketika mana mereka sembahyang zuhur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak endahkan. Jadi kalaulah boleh untuk mereka meletakkan pakaian ataupun sujud di atas lengan baju dan sebagainya, pasti Nabi kita suruh. Tapi Nabi kita tak endahkan. Begitu juga kata Jabir bin Abdullah, kami para sahabat di musim panas, kalau kami nak pergi zuhur, kami bawa pasir siap-siap, pasir yang kami sejukkan. Kemudian bila nak sembahyang nanti kami taburkan pasir tadi tempat kami nak sujud. Tuan-tuan jangan lupa macam tu dalam masjid ni. Itu khusus dulu masjid Rasulullah berlantaikan pasir, tak ada masalah. Ada orang salah faham, mereka mengatakan itulah yang dilakukan oleh masyarakat. Beramal dengan Nabi itu pada betul. Para sahabat ambil tanah di mana? Bukan dalam Karbala. Para sahabat cuma ambil pasir dari itu, letakkan. Pasir yang tersebut diletakkan, ditaburkan tempat yang bakal mereka sujud. Jadi tuan-tuan, kalau boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan mereka, pasti Nabi kita akan suruh, daripada mereka susah-susah nak bawa pasir. Itu nak menunjukkan yang hujah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang mengatakan tak boleh sujud atas sesuatu yang bergerak dengan tubuh badan kita. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-60, hadatsana Suwaid ibn Nasr qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurayri an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tajadda thawban sammahu bismi imamatan aw qamisan aw ridaan summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat pakaian baru baginda akan menamakannya dengan nama. Ya, Nabi kita namakan pakaian tersebut qamis kah, jubah kah, bahkan ada slogan Nabi yang paling panjang kata Imam An-Nawawi dinamakan dengan as-sahab. Ya, slogan Nabi yang paling panjang dikatakan 8 hasta lebih, ya, dinamakan dengan as-sahab. Sahab maksudnya awan, mungkin sebab dia putihnya atau mungkin sebab luas dan panjangnya. Macam kita juga tuan-tuan, kadang-kadang kita namakan baju kita tu ada sempena-sempena. Bila tu baju yang menikah dekat siang tu, tahulah baju mana yang orang nak ambil. Ambillah baju tu yang convocation, tahu yang mana baju kita nak pakai. Lebih kurang macam itulah Nabi kita juga menamakan pakaian-pakaian dengan sesuatu. Rasulullah apabila mendapat pakaian baru baginda akan menamakannya dengan namanya serba atau qamis atau selendang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, ya Allah, bagimu puji-pujian sebagaimana engkau memakaikan aku dengannya. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang dicipta baginya. Aku berlindung denganmu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang dicipta baginya. Kata para ulama kita, Nabi kita memintakan kebaikan yang ada pada pakaian itu. Maksudnya bila dipakai ia tertutup aurat dengan rapi dan baik. Dalam masa yang sama Nabi kita juga meminta agar dijauhkan daripada keburukan-keburukan pakaian itu dengan terdedah auratnya, ataupun dengan kita katakan yang menyebabkan berlakunya riya, takabur dan sebagainya. Ini sunnah dalam pemakaian, dalam kita berpakaian. Kita minta kebaikan yang ada pada pakaian itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan pakaian itu, kita dapat ganjaran pahala daripada Allah. Ya, dengan pakaian itu juga terjaga dan terkawal rapi marwah kita sehingga tidak terdedah aurat-aurat kita. Ya, dengan pakaian itu juga tidak jatuh marwah kita. Dengan pakaian itu juga kita terkenal kita dikenali sebagai hamba Allah yang saleh yang menjaga marwah. Maka itu kebaikan-kebaikan yang ada pada pakaian. Minta dijauhkan daripada keburukan-keburukan pakaian. Bimbang kalau timbul rasa riya, timbul rasa sum'ah, timbul rasa yang ingin dipuji, timbul rasa kita tak rasa lebih daripada orang lain, timbul perasaan kita memandang hina pada orang miskin. Itu perkara-perkara yang buruk daripada pakaian. Dan kita juga minta agar kita dijauhkan daripada kejahatan ataupun keburukan pakaian, daripada layanan orang lain kepada kita. Di saat kita pakai cantik, layanan bukan main lagi. Di saat kita pakai biasa aja, orang tak kata, orang tak layan kita. Maka semua itu terangkum dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Panjang lagi sebab nanti kita akan bahas masalah pakaian yang disukai oleh Rasulullah, yang disebut oleh Anas bin Malik berbeza dengan yang disebut oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kata Nabi kita suka pakai qamis. Tiba-tiba Sayyidina Anas bin Malik kata pakaian yang paling Nabi suka ialah hibab. Jadi mana satu? Bila ditengokkan pula pada kedua-dua hadisnya sahih belakang. Ini masalah bila berlaku pertentangan khabar antara dua. Ummu Salamah kata Nabi suka pakai qamis. Anas bin Malik dia hamba sahaya Nabi, dia selalu teman Nabi, bahkan 10 tahun dia hidup dengan Nabi. Dia pula kata Nabi suka pakai hibab. Jadi seolah-olah macam kita katakan ada pertentangan antara dua hadis ini. Macam mana cara para ulama kita nak bawa kita agar kita faham bahawa kedua-dua hadis itu tidak ada pertentangan. Nak tahu lanjut, tunggu kuliah akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut dan kita pelajari pada pagi ini berkenaan dengan pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan kisah-kisah sebahagian daripada perawi-perawi hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat mengenali mereka, mendekatkan diri kita kepada cara hidup yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang juga ditunjukkan dalam generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ala hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suman wa la taj'al fina